Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Kalam Buana Cerita Santai Dunia. Okay, baik, bersama saya pada hari ini seorang panel jemputan, merupakan seorang pegawai agama, unit agama, bahagian integriti dan pematuhan standard BIPS, Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan, iaitu Ustaz Hazrul Nizam bin Abu Bakar. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Syukurlah dapat juga hari ini kembali ke Ganggang ke Marsah untuk kita bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Marsah lah, insyaAllah. Oh baik, jadi maksudnya Ustaz pun merupakan pelajar lepasan Marsah ya Ustaz Memang saya adalah lepasan Marsah di bawah Diploma Usuluddin dan Dakwah, dan inilah tempat untuk kita belajarlah pengembangan ilmu agama dalam peringkat universiti. Itulah. Okey, baik Ustaz. Jadi maksudnya cerita-cerita dalaman di Marsah ni Ustaz kira dah berpengalaman sangat ya Ustaz. Okey, baik Ustaz. Jadi bila saya bacakan skop kerja Ustaz saya macam pertama kali baru dengar. Macam jarang kita open pasal skop kerja ni. Jadi Ustaz, saya nak tanya, untuk yang pertama, apa skop kerja untuk bidang Ustaz ni Ustaz? Okey, di dalam unit agama yang sebenarnya ditubuhkan pada ketika tahun 2008 ini adalah lebih kepada menyelaras dan mengatur balik semua fail-fail kerja sebagai seorang ustaz. Bila kita letakkan fail kerja sebagai seorang ustaz, kebanyakan dahulunya pada ketika tahun sebelum 2008 ketika tu adalah lebih kepada ustaz ini adalah sebagai seorang imam, tak pun bilal, ataupun menjadi seorang guru agama. Hakikatnya apa yang dibangunkan oleh satu modul di dalam Pelan Pembangunan Islam Hadari oleh Tun Abdullah Badawi. Di sini kita diberi satu tanggungjawab yang agak besar kepada agensi-agensi kerajaan federal, bukan maksudnya negeri, ini adalah federal, persekutuan. Di mana agensi-agensi yang berkaitan adalah agensi Polis Diraja Malaysia, agensi Jabatan Penjara, agensi APMM, agensi percetakan, agensi MOSTI, bahagian astronomi pun ada ustaz dia sendiri. Malahan bukan di situ juga, kita ada juga ustaz di hospital. Bayanglah, satu unit yang dahulunya agak dipencilkan atau terkecil kerana kita adalah menjadi satu unit yang besar dan menjadi sebagai sub kepada perubahan, ejen perubahan kepada seluruh agensi yang mengatakan Islam itu mampu merubah segala bentuk kerja dan kerjaya yang ada di dalam Malaysia ni sebenarnya. Okey, jadi baik Ustaz. Jadinya menjadi ustaz dalam bidang orang kata apa, unit agama pegawai Ustaz Jadi maksudnya dia menjadi ustaz kepada polis ataupun dia terlibat juga dengan mungkin jenayah-jenayah dalam masyarakat ataupun tata tertib disiplin oleh anggota-anggota ataupun pegawai-pegawai. Okey, dari segi skop kerja, apabila kita kata skop kerja yang kita ada dekat dalam Polis Diraja Malaysia sendiri, khususnya ni sebagai agensi penguat kuasa, kita sebenarnya adalah tertakluk untuk mengurus psikologi, mengurus balik keluarga-keluarga Islam yang ada di dalam polis. Itu adalah tanggungjawab skop utama. Maksudnya bukan sahaja polis, masalah kepada keluarga polis pun kami bertanggungjawab. Maknanya bukan kecil. Kalau dia katakan di dalam IPD Johor Bahru Selatan kita ada lebih kurang 1,480 orang, bermaksudnya bersama dengan isteri ada berapa? Double kan? Jadi bukan kecil. Kalau itu boleh dikatakan bukan kecil, maksudnya satu skop kerja yang agak besar. Kerjaya yang memang mempunyai liku yang perlukan skill, kerjaya yang perlukan satu pemikiran yang baharu, bukan saja dari segi pemikiran, masalah gerak kerja dan kerjaya itu sendiri pun perlu ada. Dan itu yang kita buat. Dan boleh dikatakan secara tak langsung juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat adalah kami membantu daripada pegawai perhubungan sekolah, pegawai perhubungan masjid yang sebenarnya diberi tanggungjawab kepada polis. Bayanglah, daripada keluarga polis, anggota polis, akhirnya dengan PPS, pegawai perhubungan sekolah, dengan pegawai perhubungan masjid, PPM. Jadi dua unit kecil ini adalah menjadi
kami menyelaras juga secara langsung dan tidak langsung. Jadi inilah satu tanggungjawab yang boleh dikatakan perlukan kreativiti. Kalau tak ada kreativiti, bagaimana kami nak memberitahu pada masyarakat awam bahawa polis adalah berkhidmat kepada masyarakat. Ini tanggungjawab yang besar, bukan kecil. Betul Ustaz, sebab berkaitan dengan PPS tadi untuk bahagian sekolah, itu macam kita selalu dengar sebab akan ada satu event yang ada pegawai yang turun, jadi kita lebih terbuka lah untuk tahu tentang itu. Jadi Ustaz, berkaitan kalau kita sekolah, dia akan berkaitan dengan belia dengan remaja Ustaz. Dan tadi Ustaz ada cerita tentang kes buli Ustaz. Mangsa akan jadi pemangsa satu hari nanti. Jadi Ustaz, macam mana kita nak bendung tu Ustaz dari bangku sekolah, orang kata remaja ataupun belia ni Ustaz? Okey, bagaimana kita nak membendung? Benar, apa yang kita boleh katakan bahawa daripada seorang mangsa buli di sekolah, di universiti, dan akhirnya dia akan menjadi sebagai seorang pembuli pada peringkat generasi yang kehadapan. Dan ini adalah satu benda yang sebenarnya dah menjadi satu pewarisan. Okey, bila kita kata pewarisan, ia tidak boleh dicegah dengan hanya kita memberi ceramah di peringkat sekolah. Malahan ia sebenarnya boleh dicegah dalam bentuk pembentukan keluarga itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dari segi pihak polis? Kami perlu turun di lapangan, daripada masyarakat, memberitahu tentang beberapa atah-atah yang kita faham. Jika mereka membuat satu-satu kesalahan yang besar sehingga mencederakan orang dan sehingga kan boleh niat untuk membunuh, atah ini yang sebenarnya akan memberi gerun. Sebab contohnya, kita ada undang-undang Islam. Apabila undang-undang Islam ini kita tidak meletakkan undang-undang takzir, kita mengelakkan undang-undang qisas dan kita mengelakkan undang-undang hudud. Jadi apa sebenarnya masyarakat atau orang Islam itu rasa takut? Tidak ada. Kita tidak ada rasa ketakutan. Sebab apa? Kita tahu, ini kalau kita buat kesalahan ni, ada tempat untuk kita melepas. Dan kena ingat, tidak semua perkara yang kita lakukan itu akan menjadi lebih baik. Dan hakikatnya bagaimana nak pencegahan, ia kembali kepada isi rumah. Dan isi rumah inilah yang sebenarnya sebagai dasar dia. Dan bila ibu bapa ini, dia mencorakkan anak dia supaya sentiasa memberitahu dan memaklumkan kepada orang-orang yang pegawai atau guru. Dan insyaAllah benda ini akan boleh dikurangkan. Kita rasa nak membendung secara langsung susah sebab dah jadi pewarisan, dah jadi budaya. Nampak pun hari ni tajuknya budaya buli. Nampak budaya buli dah jadi budaya. Maknanya budaya ni dia dah memang tak boleh. Dia akan turun-turun, dia akan ada pewarisan, lepas tu dia ada ijazah dia satu persatu, seorang per seorang, dan akhirnya dia tidak dapat diselesaikan jika kita tak kembali kepada akar dia. Akar dia siapa? Keluarga. Itu asas dia. Okay. Jadi betul lah orang dulu kata melentur bulu biarlah dari rebungnya Ustaz. Betul Ustaz. Jadi Ustaz, untuk pertanyaan terakhir saya Ustaz, apakah nasihat Ustaz kepada golongan remaja atau belia yang orang kata baru nak hidup, kan? Baru nak hidup, takkanlah kita terus terjebak dengan kesalahan jenayah. Mungkin dia akan menjadi satu titik gelap di mana mereka masih panjang lagi hidup mereka, tetapi apakah nasihat Ustaz yang boleh mereka ambil supaya tidak terjebak dalam mungkin satu-satu jenayah Ustaz? Okey, untuk belia atau remaja yang baru saja belajar dalam berkomuniti lah, okey, asas sifat kita. Sebab apa? Budaya buli ini tidak akan berlaku apabila dia individu atau alone. Tidak akan berlaku. Dia mesti akan berlaku dekat dalam masyarakat, dalam komuniti, dalam asrama, atau dekat dalam kelompok yang memang kita tahu dia satu kelompok yang macam universiti lah, dekat dalam satu kelas. Jadi benda ni adalah nasihat saya kepada belia-belia dan remaja di luar sana. Benda yang kita kena faham adalah kita kena memahami keadaan persekitaran. Back the nature. Maknanya kalau kita back the nature, kita faham dengan persekitaran tu, dan kita faham di dalam tu ada pembuli dan ada orang yang memang suka menunjuk diri. Kita bukan menjadi orang yang sama-sama menunjuk diri, tapi kita kena belajar bagaimana untuk menjadikan kebersamaan dan menjadi titik tolak di antara kedua-duanya. Sebab mesti ada pembuli, mesti ada yang dibuli, kita jadi tengah-tengah. Dan kita pastikan benda ini adalah sentiasa diberikan pengetahuan kepada orang yang lebih berkuasa.
Sebab itulah kita ada Polis Diraja Malaysia sebagai satu badan authority dalam penguatkuasaan. Kita juga ada badan-badan agensi yang lain. Lagi kalau masuk penjara dah badan lain, betul. Tapi kita dalam universiti pun kita ada majlis perwakilan pelajar sebagai badan berautoriti kepada dan wakil kepada pelajar kepada pihak pentadbiran, betul. Dan inilah yang menjadikan kat mana sebenarnya tempat untuk kita rujuk. Apabila berlaku satu isu, kat mana kita nak rujuk? Hari ini ramai remaja di luar sana tidak tahu di mana tempat untuk mereka rujuk. Mereka tak tahu. Dan tempat rujuk ini, sehinggakan Polis Diraja Malaysia hari ini, apabila ada kesalahan anggota kami sendiri letak nombor telefon pegawai untuk di WhatsApp. Dan gambar. Bayanglah bagaimana kami dapat maklumat lebih awal dan lebih pantas daripada masyarakat yang ramai. Contohnya ini jadi viral di dalam Facebook, dalam YouTube kan. Tapi hakikatnya kami dapat lebih awal. Dan kami dapat bantras dan kami dapat mencegah lebih awal dan boleh menjaga kredibiliti Polis Diraja Malaysia. Dan seperti itu juga berlaku kepada belia-belia dan remaja yang di luar sana. Jika baru saja berkomuniti, mesti tahu kat mana tempat untuk kita rujuk jika berlaku masalah. Kena ingat, Polis Diraja Malaysia sentiasa berkhidmat untuk masyarakat dan Polis Diraja Malaysia adalah sentiasa bersama dengan masyarakat. Memang melindungi dan tanggungjawab polis adalah untuk melindungi masyarakat di luar sana dengan kanun dan perlembagaan yang telah disiap sediakan ada. Okey, baik Ustaz. Jadi maksudnya setiap individu perlu tahu orang kata tugas masing-masing. Jadi sebagai masyarakat, sebagai anggota berkuat kuasa. Jadi orang kata bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Okey, jadi baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian sedikit tadi. Jadi kita janganlah takut sekiranya diri kita dianiaya ataupun dibuli. Jadi carilah tempat yang betul untuk kita salurkan ataupun kita memberi aduan. Dan orang-orang yang berkuasa juga janganlah hanya berdiam diri apabila menerima aduan ataupun orang kata aduan lah, supaya kita dapat membantras perkara-perkara negatif dari akar umbi lagi. Okey, jadi baik Ustaz, insya-Allah setakat ini saja. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.